Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana dah tekan subscribe terhadap channel ni. Pada yang belum, menjemputlah menjadi subscriber. Baik, pada entry kali ni ada sedikit perkara yang kita perlu tahu dengan jelas. Jom kita mulakan. Okey, baiklah. How to begin? Bagaimana kita nak mulakan? Aku pun tak tahu macam mana nak mulakan mukadimah apa yang aku nak sampaikan ni. Tapi kita taram saja supaya orang boleh faham. Okey. Asalnya semua dah tahu yang pengeluaran ini ialah pengeluaran bersasar. Bersasar. Bersasar tu kita kena faham dengan jelas sebab masih ada yang belum faham. Okey, bersasar itu yang pertama mengikut 4 tuntutan yang ada dalam petition, 4 tuntutan tu. Asalnya semua dah tahu dah apa dia tuntutan tersebut. Okey, pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, bersasar itu kepada golongan yang mengisi borang. Golongan yang mengisi borang ini dianggap golongan yang bersasar. Kerana apa? Kerana apabila mereka mengisi borang aduan, mereka perlu menandakan mereka ni yang mana satu. Ada 4 option kat situ kan. Jadi itu perkara kedua yang dimaksudkan dengan bersasar. Jadi golongan yang bersasar inilah yang akan diberi keutamaan kerana mereka mengisi petition, lepas tu mereka mengisi maklumat dalam borang aduan. Maka mereka inilah yang bakal menerima manfaat daripada pengeluaran itu nanti. Okey, persoalannya timbul. Kenapa masih ramai yang belum isi borang aduan? Persoalan ni kita dah rungkai sikit, tapi bila kita gali lebih dalam dan dalam, maka lebih dalam lah yang kita boleh dapat. Antara sebabnya, Yang pertama ialah kerana mereka, ramai yang dah isi petition sebab mereka tengok, okey, petition tu simple je. Tapi apabila untuk mengisi borang aduan, maklumat yang diminta seperti nombor kad pengenalan, nombor IC, nombor KBSP tu, mereka tak berani nak isi. Salah satu sebab dia kerana mereka bukanlah golongan yang bersasar, iaitu dalam maksud yang lebih mudahnya mereka tidak terjejas, berkemungkinan golongan T20 ataupun upper M40, M40 yang atas menghampiri T20 dan mereka tidak terjejas sama sekali dan tidak termasuk dalam 4 kategori yang dituntut dalam petition. Itu yang pertama. Okey, jadi apabila mereka merasakan mereka bukan dalam golongan yang yang bersasar tersebut, maka mereka enggan mengisi borang. Itu dia kesimpulan yang kita boleh buat. Kerana apa? Merisau kebocoran maklumat peribadi mereka yang mereka ini sebenarnya masih bekerja, tak terjejas pendapatan dan hanya perlukan duit itu untuk tujuan lain, bukan untuk tujuan kesusahan. Sebaliknya mungkin tujuan simpanan ke apa benda ke. Jadi mereka ni bukanlah kategori yang bersasar yang dimaksudkan. Okey. Dan tak dinafikan juga ada perkara yang kedua, iaitu memang betul-betul susah tapi tak tahu cara nak isi. Okey, golongan-golongan ini perlulah dibantu dibantu untuk mengisi borang tersebut. Kalau mereka nak, yang dinyatakan oleh Tuan Azmi, kalau nak isi, isilah, bantulah diri sendiri. Kalau tak nak isi, tak payah isi. Mudah saja. Okey. Sememangnya matlamat perjuangan tuntutan KBSP 2.0 ni oleh PJIR, oleh Tuan Azmi Bugis sendiri, untuk membantu rakyat, membantu pencarum dalam khasnya yang benar-benar terjejas, bukan untuk membantu golongan yang tak terjejas. Ambil maklum, jadi bagi golongan yang tak terjejas dan enggan mengisi borang, maka korang takkan dapatlah benefit daripada pengeluaran yang bakal berlaku ni, insyaAllah, kalau benda tu diizinkan Tuhan, kan? Jadi usaha tu masih berjalan lah. Kita jangan cakap benda tu confirm tak ada ke apa ke. Usaha sedang dijalankan. Nampak ke tak nampak rezeki kat masa depan kita tak nampak kan. Jadi kita jangan buat kesimpulan satu perkara tu tak menjadilah apalah apa semua, okay? Tapi ada tapi. Walau bagaimanapun, kena faham ayat ni, walau bagaimanapun, sekiranya anda tidak terjejas sekalipun, anda dah sign petition, jemput-jemputlah mengisi borang aduan. Okey? Kenapa? Kerana keputusan mutlak yang bakal dikeluarkan nanti bukanlah dikeluarkan oleh Tuan Azmi, bukanlah dikeluarkan oleh pihak PJIR, tapi sebaliknya keputusan itu akan dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Jadi tak salah sebenarnya kalau korang yang mana tak terjejas ni nak mencuba nasib. Tak salah. Okey, tak ada kesalahannya di situ. Kenapa? 4 tuntutan itu, ialah satu tuntutan. Sekiranya pihak kerajaan mengkaji semula ataupun nak buat sesuatu mekanisme lain pula cara pembayarannya, maka itu kuasa Perdana Menteri sendiri dan Menteri Kewangan.
Jadi aku tak adalah kata golongan yang T20 ke apa M40 ke golongan 40 yang atas ni tak payah. Jadi kalau korang nak buat je. Tak salah mencuba. Okey. Harap faham dengan jelas ya. Bukan aku nak menafikan, tapi korang boleh cuba. Cuba nasib. Yang penting korang memberi sokongan. Ya, anda memberi sokongan terhadap perjuangan ini. Tuntutan ini. Itu dia bottom line dia yang kita faham ya. Walaupun anda ya tak terjejas, tak ada kerisauan tentang kebocoran maklumat sebenarnya. Okey. InsyaAllah maklumat tu selamat dalam pertubuhan. Dia bukannya akan disebar ke, akan disalahguna dan sebagainya. Okey. Benda tu telah dinyatakan dengan jelas oleh pihak PJR sendiri, oleh Tuan Azmi sendiri ya. Tak ada kebocoran. Jadi dekat sini perlu ada sedikit kepercayaan lah kan. Jadi kalau kita rasa macam tak percaya, bimbang, risau, maka penyelesaiannya mudah saja. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Azmi, tak payah buat apa-apa. Tak payah buat apa-apa, tak payah isi apa-apa. Mudah saja kalau kita tak percaya. Okey? Jadi itu dia. Siapa yang layak sebenarnya untuk menerima pengeluaran KWSP 2.0. Dalam video ni aku jelaskan. Okey? Jadi yang dah pun mengisi borang aduan, alhamdulillah korang memberi sokongan yang baik. Dan kita tunggu ya proses yang seterusnya oleh pihak PJRI dan Tuan Azmi sendiri. Apakah yang akan mereka lakukan? Kita nantikan sebarang update-update yang terkini. Okey? But ada berbaki 5 hari lagi. 5 hari lagi. Jangan buangkan masa 5 hari ni dengan mengabaikan ya. Isilah borang. Walaupun korang tak isi petition tak apa, korang isilah borang. Borang itu tetap akan diterima juga walaupun anda tidak membuat petition, anda tak sign petition. Okey? Sekian in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Informasi segar daripada ladang. See you guys in my next video. Bye bye.